Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 4 Ramadan. Kembali lagi kita dalam siri 30 hari mengenal Al-Quran di mana kami mengupas juzuk-juzuk di dalam Al-Quran secara ringkas. Alhamdulillah, kita telah sampai ke hari keempat di dalam bulan Ramadan dan hari ini bersamaan dengan 4 Ramadan, kita akan kupaskan serba sedikit berkenaan juzuk keempat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Juzuk keempat di dalam Al-Quran mengandungi dua buah surah, iaitu surah Ali Imran dan surah An-Nisa. Di dalam juzuk keempat ini, kita dapat melihat surah Ali Imran dari ayat ke-92 hingga ke ayat terakhir, yakni ayat ke-200. Surah Ali Imran merupakan surah yang sangat istimewa dari sudutnya tersendiri. Surah ini ada banyak kisah-kisah yang penting diceritakan di dalamnya, dan antaranya ialah kisah peperangan Badar dan juga peristiwa Uhud. Baik, pertama sekali apabila kita mengulas atau membincangkan tentang surah Al-Imran ini, kita perlu melihat dari segi penamaan surah ini. Surah ini dinamakan Al-Imran kerana mengisahkan tentang keluarga Imran. Untuk mengetahui kisah dan pengorbanan keluarga Imran ini, sungguhlah panjang penceritaannya. Tetapi antara poin penting yang diceritakan di dalam surah ini ialah apabila mengandungnya isteri Imran ini. Isterinya sangat mengharapkan seorang anak lelaki, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakannya seorang anak perempuan. Kisah ini diceritakan dalam ayat ke-36 di juzuk ketiga sebenarnya, di mana diceritakan tentang bagaimana beliau mengharapkan anak lelaki namun diberikan anak perempuan. Namun, perlu kita sedar, anak perempuan yang dilahirkan itulah yang bukan calon-calon perempuan, tetapi perempuan itulah yang akan menjadi antara wanita yang terulung di dalam sejarah Islam, iaitu merujuk kepada Maryam AS. Dan kemudiannya, seperti yang kita semua tahu tentang kelahiran Nabi Isa melalui beliau. Baiklah, itu dari segi penamaan surah ini. Kita tengok pula intipati di dalam surah ini, khususnya di juzuk yang keempat. Juzuk ini dimulakan dengan keistimewaan sedekah. Dan Allah berfirman di dalam ayat pertama di dalam juzuk ini, di mana berbunyi, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu mendermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan apa yang kamu dermakan itu Allah Maha mengetahuinya. Contoh kisah tentang sedekah perkara yang kita sayang ini, kita boleh lihat dari contoh kisah Abu Talhah, di mana beliau mempunyai kebun kurma yang sangat beliau sayang. Satu hari beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, kebunku ini aku sedekahkan fi sabilillah." Kalau zaman sekarang ini, kita boleh lihat yang rajin bersedekah, yang popular, yang kita semua tahu adalah seperti Ustaz Abiliu dan ramai lagi. Jadi, untuk itu, sama-samalah kita memperbanyakkan amalan sedekah, terutamanya di bulan Ramadan ini. Baik, itu merupakan permulaan juzuk keempat ini. Untuk mengulas penuh sebenarnya, agak panjang juzuk atau surah Ali Imran ini. Jadi, saya terus ke penghujung surah Ali Imran ini tentang penceritaan peristiwa Uhud. Kita semua tahu tentang peristiwa Uhud. Satu peperangan yang sangat menggetarkan hati-hati kita sehingga ke saat ini. Satu peperangan yang Rasulullah tercinta kita luka parah. Banyak pengajaran dan ibrah yang boleh kita dapat dari peristiwa Uhud ini, khususnya yang diceritakan di penghujung surah Ali Imran. Dalam ayat ke-144 surah Ali Imran, Allah berfirman, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa rasul yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, ia merujuk kepada Rasulullah, mati atau terbunuh, patutkah kamu berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang menjadi kafir itu tidak memudaratkan Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, Allah berikan balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Ayat ini diturunkan sewaktu peperangan Uhud. Dan ayat ini jelas membuatkan kita semua memuhasabah semula keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya
kepada para pejuang-pejuang Uhud, di mana di saat apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cedera parah, yang hampir terbunuh, para pejuang Uhud ini bukan sahaja diuji dengan peperangan, malah diuji dengan keimanan mereka apabila Rasulullah tercinta kita cedera parah dan hampir terbunuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu antara kupasan serba sedikit tentang peristiwa Uhud dan juga surah Ali Imran. Mudah-mudahan kita sama-sama berusaha untuk mendalami dan refresh balik peristiwa Uhud dan juga peristiwa-peristiwa lain yang sangat menggetarkan hati kita sebagai seorang umat Islam di muka bumi ini. Dan sama-samalah kita mengambil pengajaran daripada peristiwa sebegini. Baik, kesudahan juzuk keempat ini ialah dengan permulaan surah An-Nisa, di mana perkataan An-Nisa itu sendiri bermaksud perempuan, di mana kita boleh katakan surah ini merupakan satu acknowledgement atau satu bentuk penghargaan kepada golongan wanita. Penamaan surah ini seiring dengan penceritaan hukum hakam dan banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan golongan wanita. Di dalam juzuk keempat ini, surah An-Nisa diceritakan dari ayat pertama sehingga ke ayat 23, atau boleh kita katakan sebagai introduction kepada surah ini. Di dalam permulaan surah ini ada diceritakan tentang asal-usul keturunan manusia itu sendiri yang berasal dari Nabi Adam AS dan Hawa. Asal-usul ini diterangkan seawal ayat pertama di dalam surah An-Nisa, di mana Allah berfirman, "Bertakwalah kamu kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu bermula dari satu, yakni Adam AS, dan dijadikan daripadanya pasangannya Hawa, dan membiak dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai." Selain itu, permulaan atau introduction kepada surah An-Nisa ini juga menceritakan tentang hukum hakam dengan anak yatim, poligami, faraid dan juga mahram perkahwinan. Itu adalah serba sedikit tentang juzuk keempat. Sebagai kesimpulan, saya berharap perkongsian panjang lebar sebentar tadi serba sedikit membantu para penonton sekalian, dan sebarang kelemahan mohon dimaafkan dan diperbetulkan. Semoga kita berjumpa lagi dalam siri 30 hari mengenal Al-Quran yang lain. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.